Assalamualaikum kepada Miss Siti Saleha. Hari ini saya akan membentangkan subjek linguistik dalam pendidikan bahasa Melayu, dan tajuk yang saya ambil adalah bidang linguistik, sifat-sifat bahasa dan teori pemerolehan bahasa. Pendahuluan. Linguistik ialah sebuah pengajian saintifik bahasa, dan terdapat 3 aspek dalam pengajian ini, iaitu bentuk bahasa, makna bahasa dan bahasa dalam konteks. Aktiviti terawal dalam huraian bahasa telah dikaitkan dengan Panini, iaitu seorang pelajar awal linguistik. Linguistik merupakan kajian bahasa secara saintifik, dan objek yang menjadi kajian dalam bidang linguistik iaitu bahasa. Dan juga untuk meneliti pemikiran manusia tidak merupakan aspek yang mudah, dan hal ini menjadi masalah besar dalam tata bahasa. Seterusnya adalah cabang kajian linguistik. Yang pertama adalah fonetik dan fonologi. Fonetik ialah kajian yang membahas proses ujaran. Fonetik juga menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan baik dari segi kuantiti ataupun kualiti. Fonologi adalah bidang linguistik umum yang mempelajari fungsi bunyi untuk membezakan atau mencari makna kata. Dan objek penelitian fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membezakan makna kata. Seterusnya adalah morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang menganalisis struktur bentuk dan pembentukan serta klasifikasi kata-kata. Objek penelitiannya adalah morfem, yakni satuan gramatikal kecil yang mempunyai makna. Contoh morfem adalah imbuhan, misalnya me, an, me, kan, atau partikel kah atau la. Seterusnya adalah semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Hal-hal yang dibicarakan dalam semantik meliputi hakikat makna, jenis makna, makna perubahan makna, dan hal-hal lain yang berhubung dengan makna bahasa. Seterusnya adalah sintaksis. Sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu hal-hal yang dikaji dalam sintaksis meliputi struktur sintaksis, mencakupi masalah fungsi, kategori, dan peranan sintaksis. 3.0 kita beralih kepada sifat-sifat bahasa. Sifat atau ciri bahasa merupakan tanda khas yang ada dalam bahasa, sehingga dapat membezakannya dengan satu yang lain. Sifat atau ciri bahasa pada asasnya berdasarkan pemahaman bahasa, dan beberapa perkara yang menjadi asas bahasa terkandung dalam definisi bahasa, tetapi yang lain adalah perkembangan daripada definisi yang sedia ada. Mempunyai sistem. Sistem bermaksud susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Dan seterusnya mempunyai lambang. Lambang adalah berbagai selok-beloknya yang dikaji oleh orang dalam bidang kajian ilmu semiotik, iaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. 3.3 terdiri daripada bunyi. Menurut Krida Laksana 1983, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat daripada getaran gegenan telinga yang bertindak kerana perubahan dalam tekanan udara. Dan juga bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan manusia, tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh manusia termasuk dalam bunyi bahasa. 3.4 bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu mempunyai lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan satu pengertian, suatu konsep, suatu idea atau suatu pemikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Maka boleh dikatakan bahawa bahasa itu mempunyai makna. Kerana bahasa itu bermakna, maka segala ucapan tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. 3.5 bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan
bersifat arbiter, tapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Bermaksud semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi bahawa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Seterusnya, produktif. Bahasa bersifat produktif bermaksud meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat penyatuan bahasa yang tidak terbatas meski secara relatif, sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, bermaksud setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini boleh melibatkan sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan ayat, atau sistem-sistem lainnya. Universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal bermaksud ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri daripada vokal dan konsonan. Dinamik. Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya masyarakat. Kerana kaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya, di dalam masyarakat kegiatan manusia itu selalu berubah, maka bahasa menjadi ikut berubah. Menjadi tidak tetap, menjadi dinamik. Perubahan itu dapat berupa kemunculan atau istilah yang baru, peralihan makna sebuah kata, dan perubahan-perubahan lainnya. Bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri daripada berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Kerana perbezaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Manusiawi. Alat komunikasi manusia berbeza dengan binatang. Alat komunikasi binatang bersifat tetap dan statik, sedangkan alat komunikasi manusia bersifat produktif dan dinamik. Maka bahasa bersifat manusiawi. Seterusnya 4.0. Teori pemerolehan bahasa. Kebolehan untuk berfikir dan berbahasa merupakan ciri utama yang membezakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan adanya bahasa, manusia boleh berkomunikasi untuk berhubung dan menyampaikan buah fikiran. Salah satu objek pemikiran manusia ialah tentang cara manusia bercakap. Teori behaviorisme. Teori behavioris adalah antara teori yang paling dominan dan banyak mempengaruhi aspek pembelajaran. Antara tokoh penting yang mempelopori serta banyak mengkaji teori behavioris ni ialah Skinner, Thorndike dan Pavlov. Mereka menganggap pembelajaran sebagai satu proses mekanisme untuk membentuk kebiasaan. Dan ahli-ahli behavioris ini berpendapat bahawa wujudnya hubungan yang dinamik antara rangsangan dengan gerak balas. Teori kognitif. Teori ini mengutarakan penyingkiran kesedaran atau fikiran yang dilakukan oleh ahli-ahli behavioris sebagai satu kesilapan besar. Sebaliknya, mereka menganggap teori pembelajaran menjadi sangat bermakna jika fikiran dimasukkan dalamnya sebagai satu bahagian yang tidak dapat dipisahkan. Antara tokoh-tokoh mengutarakan teori ini adalah Jean Piaget, Max Rethmer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofka, Jerome Bruner, Robert M. Gardner, and House Sobel. Seterusnya adalah teori mentalis. Teori ini menekankan fungsi mental seseorang. Teori ini menjelaskan bahawa bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan menerusi proses dalam otak. Menurut teori ini, bahasa yang tercetus daripada aktiviti mental yang merupakan kebolehan semula jadi manusia. Naomi Chomsky, salah satu pelopor teori ini, berpendapat bahawa manusia dilahirkan bersama peranti pemerolehan bahasa atau disebut Language Acquisition Device atau dikenali sebagai LAD. Dan seterusnya adalah teori interaksionalis. Teori interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday. Perkembangan teori ini telah berlaku sekitar tahun 60 dan 70-an. Antara ahli-ahli bahasa yang turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom, Buenan dan juga Grumer. Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu. Ini berikutan dengan kemahiran kognitif
kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna tapi tidak menjamin tafsiran tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah rumusan. Kajian linguistik meliputi bidang yang luas, iaitu pengkajian bahasa secara saintifik, dan antara kajian linguistik yang perlu diketahui ialah fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Jika dilihat daripada penggunaan dialek oleh masyarakat di suatu tempat, misalnya dialek Sabah merupakan variasi bahasa yang mempunyai ciri-ciri linguistik yang mempunyai perbezaan dengan bahasa Melayu standard. Sekian, terima kasih.